وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأله سبحانه وتعالى النجاة إلى الممات من موجد الله الفتن ومظهر الظاهرا وباطنا على أهدى سننه بجاه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah kita masih lagi dapat bertemu untuk sama-sama kita mempelajari serta memahami apa yang dituntut ke atas kita sebagai seorang mukallaf agar kita dapat menjadi hamba Allah yang benar-benar bersifat kehambaan. Tersambung pembacaan kitab kita Minhajus Salam di muka surat 3 baris yang keempat daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang kita rahimahullah, i'lam, i'lam ni kalimah fi'il amar. Ketahui olehmu. Ini terjemah dia. Terjemah bagi kalimah i'lam tu. Ketahui olehmu. Mu ni asal dia khitab. Aslul khitab at-ta'yin. Asal tuju hadap cakap ni at-ta'yin, tertentu, ditentu. Tapi di sini ni ditinggalkan akan ta'yin, wa tarkut ta'yini li ifadatil umum, bagi faedah umum. Ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap kepala. Ketahui olehmu, hai penuntut, orang yang mungkin dapat ilmu, dituntut kita tahu apa? Bahawasanya wajib atas tiap-tiap kepala. Dalam kitab Jawi ni kalau kita jumpa wajib atas, hak tu wajib syar'i. Satu lagi kita akan jumpa dia kata wajib bagi. Wajib bagi, hak tu wajib aqli. Nisbah hukum aqal. Wajib atas, ini wajib syar'i.
Orang yang diberi pahala kalau kita buat, diseksa kalau kita tinggal. Ini wajib syar'i. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini wajib syar'i. Wajib atas tiap-tiap kepala. Di sini apa ni? Di sini dipanggil min itlaqil juz wa iradati kull. Disebut kepala, tapi dikehendaki atas tiap-tiap diri. Itlaq, dia sebut kepala. Bukan kena kat kepala saja, kena ke atas tiap-tiap diri daripada sekalian orang yang mukallaf. Wajib atas tiap-tiap diri daripada sekalian orang mukallaf. Siapa dia orang mukallaf? Yakni menghendaki ia musannaf dengan kata orang yang mukallaf yang diberatkan oleh syarak, orang yang ditaklif, orang yang duduk di bawah paksaan hukum syarak, orang yang sudah ditaklif, orang yang duduk di bawah paksaan hukum syarak. Setiap perbuatan dia terikat dengan hukum taklifi yang 5. Sejak daripada dia buka mata pagi, dalam keadaan dia sedang, tinggallah dia pejam pula mata. Segala perbuatan dia tak terlepas daripada hukum taklif yang 5. Karena kita ni sebagai seorang mukallaf, apa kerja, apa tindakan, apa perbuatan hak kita buat tak terlepas daripada hukum taklif yang 5. Al-af'alul mukallafin, al-af'alul mukallafin, al-ahkamus syar'iyyatu, al-ahkamus syar'iyyatu, bermula segala hukum yang dibangsa kepada syarak, hukum hak dibangsa kepada syarak. Wujub, at-tahrim, karahah, lepas tu sunat, harus. 5 hukum ni. La tata'allaqu, tak bersangkut paut, illa bi af'alil mukallafin, melainkan dengan perbuatan orang mukallaf. Tadi kita masuk masjid, kita sembahyang sunat tahiyat masjid, sunat, masuk waktu untuk bila azan dan iqamat, sunat. Kita sembahyang fardu maghrib, wajib
Lepas tu kita menuntut ilmu wajib. Sekali lagi nak sembahyang isyak pula wajib. Lepas tu lepas sembahyang nak makan hukum harus. Lepas tu tidur hukum harus. Cuma perkara-perkara harus ni kalau kita letak secara betul, dia akan jadi sunat, dapat pahala sunat. Makan walaupun hukum harus, tapi ada kala ketika dia jadi wajib. Dia berubah mengikut ilat. Al-ahkamu la yaduru ma'al illah. Hukum berpusing serta ilat. Tengok kepada keadaan. Orang mukallaf ni orang yang duduk di bawah paksaan hukum syarak, orang yang diberatkan oleh syarak. Siapa dia? Laki-laki dan perempuan. Orang laki-laki dan perempuan merdeka dan sahaya orang. Ni orang mukallaf, orang laki-laki dan perempuan merdeka ataupun hamba yang selamat panca indera. Selamat panca indera. Orang ni orang yang mata dia tak buta, telinga dia tak pekak. Orang yang tak ternafi dua jalan ilmu, sama ada melalui melihat ataupun mendengar. Orang yang selamat panca indera dia. Wajib bahawa mengetahui akan sekalian rukun Islam dan sekalian rukun iman. Ni pengarang kita nak beritahu. Wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, laki-laki ataupun perempuan yang merdeka ataupun sahaya orang yang cukup umur sampai had umur, aqil baligh, dia berakal, selamat panca indera, tak buta, tak pekak. Orang ni wajib bahawa mengetahui akan sekalian rukun Islam dan sekalian rukun iman. Wajib dia kena tahu. Wajib kena mengetahui sekalian rukun iman, sekalian rukun Islam dan sekalian rukun iman.
tak tahu dosa, tak tahu dosa. Wajib atas tiap-tiap mukallaf sama ada pada diri sendiri ataupun orang yang duduk di bawah tanggungan kita. Orang yang duduk di bawah tanggungan kita, anak isteri kita, wajib kita kena ajak, wajib kena bagi mereka reti sekalian rukun Islam dan sekalian rukun iman. Kalau kita tak boleh ajak, kita tak reti, wajib atas kita kena mengaji, dan wajib atas kita kena suruh orang yang duduk di bawah tanggungan kita kena mengaji. Kalau tidak, hak kita kena tanggung sebelah saya dah. Hak di bawah tanggungan kita lagi nak kena tanggung lagi. Duduk atas bau kita. Wajib kena mengetahui sekalian rukun Islam dan sekalian rukun iman. Rukun di sini dengan makna ma la budda minhu, perkara yang tak dapat tidak baginya. Rukun di sini ni dengan makna asas bagi Islam dan asas bagi iman yang wajib atas kita kena tahu. Supaya baru kita jadi seorang Islam yang kamil, seorang Islam yang sempurna. Dan hak ni walaupun secara asasnya kita semua dah tahu, kita semua dah tahu berapa rukun Islam, berapa rukun iman, tetapi adakah kita menambah kepahaman rukun Islam dan rukun iman yang kita belajar masa kita kecil-kecil dulu? Masa kita belajar kecil-kecil dulu, guru ajar setakat tahap yang kita boleh terima. Jangan duk berasa padan, jangan duk berasa cukup dengan hak kita tahu, hak kita mengaji dulu-dulu, kecil-kecil dulu, sekolah dulu ni. Kita budak, padanlah setakat pendedahan yang kita diberi sesuai dengan tahap pemikiran yang kita boleh bawa. Takkan nak duduk di tahap tu dengan kita tak menambah kepahaman. Karena tiap-tiap satu ni dia ada bahasan dia yang luas. Tiap-tiap satu ni dia ada bahasan dia yang luas.
Perkara pertama yang kita kena tahu apa dia? Wajib atas kita sebagai orang mukallaf, orang yang duduk di bawah paksaan hukum syarak, orang yang diberatkan oleh syarak, kena tahu rukun Islam, kena tahu rukun iman. Maka bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Maka bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Rukun Islam ada 5. Secara asasnya apa? Secara asasnya kita tahu dulu, Arkanuddin salasatun. Rukun bagi agama ni ada 3. Apa dia? Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Itu rukun bagi agama. Arkanuddin salasatun, Islamun wa imanun wa ihsanun. Itu rukun bagi agama. Islam, iman dan ihsan. Pengertian Islam, pengertian iman kita dah cerita dulu. Malam ni kita nak sambung berkenaan dengan rukun Islam. Perkara asas bagi Islam. Dan bukanlah Islam ni hak ni saja. Bukanlah Islam ni hak ni saja. Hak 5 ni saja. Dia banyak. Cuma secara asasnya dibina akan Islam, ini diasaskan akan Islam daripada 5 perkara ni. Daripada 5 perkara. Apa dia 5 perkara? Pertama daripada 5 perkara ni, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap, melafaz. Mengucap, ini melafaz, menyebut 2 kalimah syahadah. 2 kalimah. 2 kalimah. 2 kalimah. Ini kalimah ni kalimah murakkab. 2 kalimah syahadah, yaitu 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu 1 kalimah. Arti asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi. Aku naik saksi. Di sini apa beza? Aku naik saksi dengan aku bersaksi. Apa beza? Kalau kita nak secara detail, aku naik saksi di situ, ke mana aku bersaksi.
Naik saksi ini kalau dalam mahkamah, kalau dalam mahkamah kita sebagai saksi, tu naik saksi lah. Hak ini diri kita sendiri, ini diri kita sendiri. Aku bersaksi. Naik saksi dengan makna aku bersaksi. Asyhadu di situ dengan makna a'lamu wa a'taqidu. Aku mengetahui serta aku mengaku di dalam hati. Itu asyhadu. Ai a'lamu wa a'taqidu. Aku mengetahui serta aku mengaku di dalam hati bahawa tiada yang disembah, bahawa tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan makna apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kita mengaku apa? Kita mengaku Allah sahaja Tuhan. Allah sahaja Tuhan, tak ada yang lain. Allah Ta'ala saja Tuhan. Syahadah di situ dengan makna tayakun, percaya, mengaku bahawa tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, kecuali Allah. Allah Ta'ala saja yang layak disembah dengan sebenar. Allah Ta'ala saja Tuhan. Allah Ta'ala saja Tuhan yang Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tak ada berkesudahan baginya. Maha suci Tuhan daripada bersifat dengan segala sifat kekurangan. Tuhan yang ketunggalan dengan memerintah dan mentadbir. Tuhan yang esa pada zatnya dan segala sifatnya dan segala af'alnya. Hak tu hak terkandung dalam syahadatullah yang kita nak kena pecah, yang kita nak kena pecah, yang wajib atas kita tiap-tiap orang mukallaf kena tahu atas jalan ijmali dan tafsili, atas jalan ringkas dan atas jalan secara detail. Asyhadu an la ilaha illallah, ini dipanggil syahadatullah. Apa hak terkandung dalam syahadatullah? Tak dapat tidak, kita kena tahu 41 simpulan-simpulan iman dalam
syahadatullah. Tak lepas atas kita. Tak tahu berdosa. Katakan berdosa, buat ibadat tak terpakai. Buat ibadat tak terpakai. Amalan dia ditolak, tak diterima. Nak terima apa? Tuhan yang disembah pun tak tahu. Itu saya kata jangan duk puasa padan, jangan duk puasa cukup dengan peti rukun Islam ada 5. Setakat hak kita duk mengaji masa kita kecil-kecil dulu. Kena tahu bahasa dia tu. Baru ni ada viral satu, kita kata guru lah, seorang tua di Pahang, di Pahang, dia orang mengaji. Ada kawan saya pergi ziarah, tengok dia bagi tahu, dia ajak pula kepada orang yang pergi ziarah ni tentang syahadatullah. Tapi dia sebut macam hak saya sebut tadi ni, cuma dia sebut Melayu. Asyhadu an la ilaha illallah, aku ketahui dan aku mengaku di dalam hatiku. Dia sebut pura. Ya, saya dengar, saya tengok ada. Dia kata di sini, dia kata apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa huwa muttasifun bi kulli kamalin la nihayata lahu wa la ya'lamuhu illahu wa munazzahun an kulli naqsin wa munfaridun bil mulki wat tadbiri wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Hadis sebut umur tengok kat 80 tapi ingat sebiji-sebiji uraian syahadatullah. Bukan dia tengok surat, bukan dia tengok otak, dia sebut sambil pejam mata duk baca. Dan aku ketahui dan aku mengaku di dalam hatiku serta aku nyatakan bagi yang lain daripada aku akan bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dia sebut hal tadi ni. Tua lah kita tengok. Tu orang mengaji. Kita jangan dulu padan dengan ni hak padan dengan budak-budak. Sebut saja. Sebut saja siapa parti sebut. Tapi kalau ditekan tanya, kita tak boleh jawab, makna kata kita tak ada lagi pengetahuan hak sangkut paut dengan syahadatullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, arti wa anna Muhammadan Rasulullah, bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Aku ketahui dan aku mengaku di dalam hatiku akan bahawasanya Muhammad itu utusan Allah, pesuruh Allah. Utusan Allah
Nabi kita ni sebagai utusan Allah, dia ada dua irsal. Dia ada dua pengutusan. Satu dia panggil irsal taklifi, pengutusan Rasul, pengutusan Nabi kita ni sebagai utusan Allah, sebagai irsal taklifi. Hak ni kena kepada siapa? Ni kena kepada ahlus siqalain, dua hak memberati bumi. Siapa dia? Jin dan manusia. Jin dan manusia. Ada satu lagi irsal, dia panggil irsal tashrifi, utusan Nabi kita ni sebagai utusan Allah kepada sekalian makhluk, hak lain daripada manusia dan jin ni. Apa dia? Malaikat. Malaikat, hayawanat, kita duk dengar tak? Kita duk dengar hadis dha'. Kalau bulan Maulid adalah cerita hadis dha', seorang Bedui tanggung dha', masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid, tak depan Nabi. Lepas tu dia tanya Nabi kita, hang siapa? Bedui tadi, Arab Bedui. Kalau kita orang asli lah, hang siapa? Nabi kata, aku Rasulullah. Dia kata apa? Ma usaddiquka, aku tak membenarkan akan kau, aku tak percaya, kecuali dhab aku ni percaya. Rasulullah panggil, ya dhab. Dia panggung dhab. Dia macam biawak, tapi bukan biawak. Dia lain, tapi bentuk tu nak seakan. Tak ada di sini, di tanah Arab. Tapi kata, ya dhab. Mana ana? Aku siapa? Dia tulis dhab tadi, tulis syahadah. Tulis syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Jadi irsal, pengutusan Nabi kita kepada sekalian alam, dia ada dua. Ada irsal taklifi, ada irsal tashrifi. Dan hak bersangkut dengan syahadatul Rasul. Ada berapa hak wajib kita kena tahu serta i'tiqad. Hak syahadatullah 41. Syahadatul Rasul ada 9. Gabung dua kalimah syahadah ni, maka tak lepas atas kita kena mengetahui 50 aqaidul iman. Sesuatu
Allah. La ilaha illallah. Sallallahu Muhammadan rasulullah fadila insyaallah. Fab'athna Amin billahi rabbil alamin. Baik, saya sambung sikit lagi sebelum kita beralih kepada rukun Islam yang kedua berkenaan dengan mengucap dua kalimah syahadah ni. Dipanggil kalimah penyaksian, pengakuan kita bagi seseorang yang nak diakui keislaman dia, maka dia kena melafazkan syahadah, melafazkan dua kalimah syahadah ni. Dan nak melafazkan dua kalimah syahadah ni tak dapat tidak mesti dengan menggunakan kalimah asyhadu. Boleh tak nak tukar? Tak mau pakai asyhadu, nak pakai a'lamu. Tadi saya bagi tahu asyhadu dengan makna a'lamu wa a'taqidu. Aku ketahui serta aku mengaku, beri'tiqad di hati. Tapi kita nak pakai a'lamu alla ilaha illallah. Boleh tak? Ataupun kita tak mau pakai asyhadu, terus kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terpakai tak penyaksian kita, persaksian kita, lafaz syahadah kita terpakai tak? Tak terpakai. Dia tak terjadi. Dia tak sama dengan talqin ketika seseorang saat kematian. Orang yang nak hampir, orang yang sedang nazam saat hampir kematian ni, hatu tak disuruh kita sebut di telinga dia untuk kita ajak dia, dipanggil talqin. Orang yang nak mati ni, hatu tak perlu dengan asyhadu, memadai dengan kita sebut di telinga dia la ilaha illallah. Berbeza dengan mengucap dua kalimah syahadah. Tak lagi orang suruh kita ajak saudara baru kita baru nak masuk Islam, nak kena berlafaz syahadah, kena reti beza. Lafaz syahadah penyaksian mesti dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini lafaz syahadah.
Sebab apa? Kalau kita nak bahas lagi dari segi kalimahnya, kalimah asyhadu ni dia terlebih khusus daripada a'lamu. Dia terlebih khusus daripada a'lamu. Panjanglah bahasanya. Jadi cukup sekadar malam ni pada saya ada majlis bahasya. Saya tangguh dulu bacaan kitab kita ni, insya-Allah kita sambung. Dan kedua daripada 5 rukun Islam ni, mendirikan sembahyang 5 waktu. Lafaz mendiri itu dengan makna apa? Dikatakan mendirikan sembahyang 5 waktu, mendiri itu dengan makna apa? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقامه ويكافئ منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك وعلى عباد الله الصالحين ووسع الأرزاقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.